الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Siswa-siswi yang saya kasihi, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini dengan taufik hidayah daripadanya, sekali lagi kita diberi kesihatan, peluang, maka dapat sama-sama kita datang ke masjid kita yang sangat mulia ini, menyertai di dalam majlis ilmu, talaqi ataupun diskusi kitab Fiqhus Sirah yang telah ditulis oleh Al-Imam Al-Syahid Al-Doktor Muhammad Sa'id Ramadan Al-Muti. Semoga kita diberi manfaat untuk meningkatkan pengenalan kita terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam ajma'in, dan kemudian meningkatkan cinta kita kepada baginda. Seterusnya kita amalkan sunnah kehidupan baginda dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada pagi ini insya-Allah kita sambung perbincangan kita menerusi tajuk kebersamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam membangunkan Kaabah. Yang mana dalam perbincangan yang lepas, boleh jadi adik-adik yang ijazah tak ada kan, dalam 2-3 minggu yang lalu kita telah bincang berkaitan dengan perniagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harta Siti Khadijah radhiyallahu taala anha dan pernikahan baginda dengan Siti Khadijah. Jadi peristiwa itu berlaku ketika baginda berumur 25 tahun. Nabi diminta oleh Siti Khadijah supaya mewakili beliau untuk berniaga. Kemudian apabila Nabi telah berniaga dalam sebagai seorang peniaga yang mewakili Khadijah tadi dengan akhlak yang sangat mulia, dari sudut amanah, dari sudut kecerdikan Nabi dalam berniaga, kejujuran dan sebagainya, maka melunakkan hati Siti Khadijah untuk meminang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bakal suami beliau. Maka hasil daripada itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan beberapa saudara baginda untuk merisik Siti Khadijah dan kemudian berlangsung perkahwinan di antara Siti Khadijah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini kita sambung peristiwa kebersamaan Nabi SAW dalam membina semula Kaabah. Jadi pada hari ini oleh kerana tajuk perbincangan kita ni agak sejarahnya ringkas, tajuk kecil ini ringkas, jadi kita bacalah supaya kita ketahui sejarah pembinaan Kaabah ini di zaman Nabi dengan baik. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bikum fid darain amin. Kata penulis, Kaabah adalah rumah yang pertama kali dibangun atas nama Allah untuk menyembah Allah dan mentauhidkannya
dibangun oleh bapa para nabi, Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah menghadapi perang berhala dan penghancuran tempat-tempat peribadatan yang didirikan di atasnya. Nabi Ibrahim alaihissalam membangunkannya berdasarkan wahyu yang diperintahkan oleh Allah. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, yakni membina dasar-dasar Baitullah beserta Ismail seraya berdoa, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi yang kita selalu baca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tu kan, daripada sinilah ayat dia, ayat 127 surah Al-Baqarah. Jadi disebutkan kepada kita dalam riwayat yang disepakati ulama, siapakah yang mula-mula membina Kaabah Baitullahil Haram yang kekal sampai ke hari ini. Orang yang mula-mula sekali bina, disepakati oleh ulama hadis, ulama sirah, ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian boleh jadi kita juga terdengar kan, yang mula-mula membina Kaabah itu ialah Nabi Adam alaihissalam. Yang mana Nabi Adam, dan ada riwayat yang lain mengatakan yang mula-mula membina Kaabah ialah Nabi Syith ataupun Syith alaihissalatu wassalam. Dia bukan Rasul Nabi. Jadi kita pun dia tak kenal Syith itu siapa. Shin Ya Tha. Ini Nabi yang mula-mula membina Kaabah. Tapi kedua-dua pandangan tadi mengatakan Nabi Adam ataupun mengatakan Nabi Syith itu adalah pandangan yang dikhilafkan, yang tidak kuat. Pandangan yang tidak kuat. Yang paling kuat yang disepakati ulama ialah Nabi Ibrahim alaihissalam membina buat kali pertama dan kemudian dibantu oleh Nabi Ismail alaihissalam. Jadi pembinaan itu kan selepas daripada Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang telah disembah oleh Bani Israel terdahulu. Kan mereka sebagaimana zaman jahiliyah juga, kan sebelum bi'tsah ataupun perutusan Nabi kita sebagai Nabi, ada juga berhala. Maka begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam, Bani Israel terdahulu, kan mereka juga telah membina di sekitar Kaabah. Bahkan di dalam Kaabah itu berhala-berhala. Di kawasan Kaabah tadi berhala. Maka berhala tadi asalnya tak ada Kaabah. Di tapak Kaabah itu ada berhala. Kemudian Nabi Ibrahim telah meruntuhkan berhala-berhala tadi, kemudian dibinanya Kaabah Baitullahil Haram. Kata dia, setelah itu Kaabah mengalami beberapa kali serangan yang mengakibatkan kerosakan bangunannya. Di antaranya adalah serangan banjir yang menenggelamkan Kaabah dan menenggelamkan Mekah beberapa tahun sebelum bi'tsah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga menambahkan kerosakan bangunannya. Hal ini memaksa orang-orang Quraisy harus membangun Kaabah kembali demi menjaga kehormatan dan kesucian bangunannya. Penghormatan dan pengagungan terhadap Kaabah merupakan sisa atau peninggalan dari syariat Ibrahim alaihissalam yang masih terpelihara di kalangan orang Arab. Jadi ringkas cerita, selepas daripada itu sampailah ke zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Kaabah telah diserang beberapa kali. Iaitu serangan tadi, ancaman yang Allah sendiri hantar menerusi banjir-banjir besar. Yang mana banjir besar ini beberapa kali berlaku, dan kemudian menyebabkan Kaabah rosak, sampai yang terakhir sekali di zaman jahiliyah menyebabkan Hajar Aswad terjatuh dan tercabut, jatuh terpisah daripada Kaabah, ya, yang menyebabkan berlaku perselisihan faham di antara orang-orang jahiliyah dahulu. Orang Mekah dulu, orang Quraisy, mereka berselisih pandangan siapa yang nak meletakkan Hajar Aswad itu di Kaabah semula. Sebab Hajar Aswad ini kan dikira sebagai satu batu yang sangat mulia. Maka orang Mekah, Bani Abdiddar dan Bani-Bani yang lain, kaum-kaum lain semua pakat nak letak belakang. Apabila dibincangkan, Bani Abdiddar meletakkan,
Maka Bani lain, kaum lain tak setuju. Yang menyebabkan kalau itu cerita kepada kita ketika Nabi berumur 35 tahun. Sedangkan dalam Bani-Bani tadi yang ada di Mekah di kalangan orang Quraisy tadi berlaku perbalahan. Macam mana kita letak? Kalau keturunan ini, kaum ini saja yang letak, maka kaum lain akan jadi terhina. Kan? Maka suasana tegang tadi berlaku, akan menampakkan sesuatu perkara yang tidak elok akan berlaku, iaitu peperangan akan berlaku di antara kaum-kaum yang ada di Mekah. Maka hasil daripada perbincangan selepas daripada terjatuhnya Hajar Aswad itu, maka mereka ada salah seorang daripada kaum Quraisy itu telah mengeluarkan satu pandangan, mengatakan apakah boleh ataupun yang lebih baik kalau kita minta Nabi Muhammad, waktu itu tak ada Nabi lagi, minta Muhammad supaya memberikan pandangan kepada kita untuk selesaikan masalah. Bagaimana cara untuk meletakkan Hajar Aswad di Kaabah Baitullahil Haram. Maka Nabi kita datang, apabila Nabi kita datang, Nabi beri pandangan yang lunak dan diterima oleh semua kaum waktu itu. Nabi kata, kalau kita mewakili satu kaum saja yang meletakkan Hajar Aswad, maka kaum yang lain akan rasa terhina. Satu kaum sajalah yang mulia sebab dia boleh letak Hajar Aswad. Maka Nabi kata, kan, bolehkah kalau aku cadangkan kan Hajar Aswad ini diletak ataupun disepakati kan dengan mewakilkan daripada setiap kabilah itu seorang daripada mereka, dan kita ambil satu kain yang mana kain itu akan diletakkan Hajar Aswad padanya, dan di bujuk-bujuk kain tadi akan dipegang oleh wakil-wakil daripada kabilah-kabilah ataupun bani-bani kaum-kaum yang ada di Mekah waktu itu, dan masing-masing wakil tadi akan angkat serentak bersama sampailah ke Kaabah Baitullahil Haram. Maka apabila Nabi beri cadangan sebegitu, maka orang Mekah sebulat suara menyatakan penyetujuannya. Ini pandangan yang sangat baik yang menjadikan kita semua orang Mekah waktu itu semua mulia, dan tidak ada kabilah yang hina di antara satu sama lain, dan tak berlaku kan peperangan antara mereka, tak berlaku perbalahan. Maka waktu itulah masyhurnya lagilah orang memanggil kepada Nabi SAW dengan title yang sangat masyhur, iaitu Al-Amin. Al-Amin. Nabi ini orang yang sangat amanah. Nabi ini orang yang sangat fatanah, yang cerdik, yang dapat menyelesaikan masalah yang sepatutnya berlaku masalah yang besar sehingga berlaku perangan, tapi Nabi dapat menyelamatkan. Al-Amin timbul waktu itu. Waktu ini umur Nabi SAW iaitu 35 tahun. Selepas 10 tahun berkahwin dengan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi apabila angkat kain tadi yang mana terisi padanya Hajar Aswad, maka kan apabila sampai saja di Baitullahil Haram, orang-orang Mekah dengan sebab kehebatan Nabi tadi, mereka telah memberi keizinan kepada Nabi kita meletakkan Hajar Aswad itu menampat pada Kaabah Baitullahil Haram. Jadi sepatutnya orang Mekah ni marahlah waktu itu. Tampal pun kira-kira Muhammad lah yang paling mulia. Kalau gitu kami tak mulia belaka lah. Jadi disebabkan mereka ini seronok dengan Nabi, memuji Nabi, meyakini akan amanah Nabi, meyakini akan kecerdikan Nabi, penyatu umat, pemimpin masyarakat waktu itu, maka mereka beri keistimewaan kepada Nabi kita. Jadi ini dalam peristiwa meletakkan Hajar Aswad di Kaabah selepas ditimpa daripada banjir besar waktu itu. Jadi daripada kisah ini adik sekalian, kita melihat berlaku selepas daripada 5 tahun kemudian. Selepas daripada 5 tahun kemudian, yang 35 tahun ini umur Nabi, orang Mekah memanggil Nabi sebagai Al-Amin. Bila baginda berumur 40 tahun dan disambung dengan 3 tahun lagi ketika dakwah secara terang-terangan, yang dipanggilnya Nabi umur 30 tahun ini Al-Amin hilang belaka. Kan yang panggil kepada Rasulullah cerdik, kan bijaksana, penyatu umat begitu, dan kemudian yang paling amanah, yang tidak pernah menipu. Tiba-tiba pada umur 43 tahun selepas 3 tahun menjadi Nabi, maka apabila Nabi mengumpulkan orang Mekah waktu itu di Jabal Safa begitu untuk menyampaikan dakwah kepada orang Mekah, Nabi panggil, Nabi berucap kepada orang Mekah di waktu itu, kalaulah aku nyatakan kepada kamu di belakang bukit Safa ini ada segerombolan tentera datang untuk menjajah ataupun mengepung atau memerangi orang Mekah, apakah kalian percaya? Dan termasuk Abu Lahab, Abu Jahal, segala Abu waktu itu, kan orang Mekah mengatakan, wahai Muhammad, kamu tidak pernah menipu kami.
Mana mungkin kami tak percaya kepada kamu, sebab kamu adalah orang yang bercakap benar. Begitu. Maka Nabi pun kata, okey, kalau begitu aku sebenarnya adalah utusan daripada Allah untuk menyampaikan berita gembira dan berita yang tidak gembira, iaitu inzar, pengawasan daripada Allah Ta'ala, dan hendaklah kamu beriman kepada Allah. Jadi apabila Nabi menyampaikan risalah tadi, orang Mekah dalam waktu yang sama terus tadi puji, tadi menyatakan Nabi tak menipu, boleh mempercayai. Tetapi apabila Nabi menyampaikan Islam sahaja, mereka terus, terutamanya pak saudara dia Abu Lahab, menyatakan sumpahan kepada anak saudaranya ini, iaitu celakalah kepada kamu wahai Muhammad, kerana kamu menghimpunkan kami untuk ini, iaitu untuk menyampaikan risalah Islam. Tabban laka ya Muhammad. Maka disebabkan itulah Allah Ta'ala dalam peristiwa Safa ini telah menurunkan ayat Al-Quran dengan menyumpah laknat kepada Abu Lahab itu. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb, kan? Celakalah kedua tangan Abu Lahab dengan satu kecelakaan yang sangat nyata. Jadi kan dalam tempoh lebih kurang 8 tahun, 5 dan 3 lagi, iaitu 40 tahun jadi Nabi, 3 tahun lagi dakwah secara terang-terangan. Selepas daripada apa yang dipuji sebelum 8 tahun sebelum itu, kan semuanya dihina kuasa. Dengan sebab apa? Dengan sebab Islam yang dibawa oleh Nabi. Jadi daripada peristiwa ini kita melihat Nabi SAW menyampaikan dakwah. Menyampaikan dakwah sudah tentu dalam sunnah. Menyampaikan dakwah itu akan ada halangan, akan ada ujian, akan ada tribulasi, mehnah di tengah jalan, kezaliman, pembunuhan, kekejian dan sebagainya. Itu biasa. Sehingga kalau kita baca buku Mada Ya'ni Intimai lil Islam, begitu kan, apa artinya saya menganut agama Islam. Siapa tulis buku tu? Syekh Fathi Yakan, ustaz dalam bulan lepas, dalam khutbah khutbah Selangor lah, dia ada menulis dalam khutbah Selangor, satu dalam khutbah Selangor, satu dalam Radio Aki. Ceritanya ramai orang lagi tak kenal ni Fathi Yakan. Ustaz pergi ceramah di Soeharto sebelum Jumaat, kemudian ada khatib daripada pusat zakat negeri Selangor, daripada Shah Alam mari, orang besar lah dia, mari khutbah baca teks. Berkatalah penulis kepada Mada Ya'ni Intimai Islam, Syekh Dr. Fathi Yakun, dia kata. Fathi Yakun, faham tak ni? Nama Syekh ni Fathi Yakun. Ditulis, dibaca sebab tak tulis bagi kan, ya kaf nun juga belakang, jadi dibacanya Fathi Yakun. Fathi Yakun. Baru ni dalam Radio Aki ada seorang DJ tu DJ yang cakap agama, selalu DJ ni cakap agama. Maka dia pun tengok dalam Facebook ke apa ke, tulisan Jawi ke macam mana, dia kata berkatalah juga sumpah Fathi Yakun dalam apa artinya saya menganut agama Islam. Jadi nak ceritanya ramai orang, ini kita asas dalam dakwah ni, ramai orang lagi tak kenal. Kalau DJ tak kenal, teruk kan. Kalau seorang penceramah tadi pun tak kenal lagi nama yang begitu hebat, legenda perjuangan Islam ini pun, nampak sangat dia ni tidak menjiwai buku Mazayah, begitu. Jadi yang saya nak cerita di sini, dalam kitab Mazayah ni Intimai Islam tu, Dr. Fathi Yakan sebut, apabila kita berdakwah sahaja, maka sudah tentu akan ada ancaman. Kejian dari sudut lisan, begitu. Boleh jadi ancaman dari sudut body, kan? Body attack, makna serangan body, maknanya pukul, kan? Ataupun dari sudut pembunuhan akan berlaku sebagaimana yang berlaku pada Rasulullah. Maka itu lumrah perjuangan. Jadi sebagaimana kita sebut tadi, dalam pembinaan Kaabah ini setelah terjatuh Hajar Aswad, maka orang puji Nabi. 8 tahun kemudian orang kutuk Nabi. Itu biasa. Maka hari ini Syekh Fathi Yakan berkata, lumrah ataupun sunnah perjuangan begitu. Apabila kita menyampaikan dakwah saja, macam kita menjadi guru, menjadi cikgu, menjadi ustaz masa depan, menjadi pendakwah, nak bawa islah dalam masyarakat, sudah tentu kita akan dihadapkan dengan pelbagai ancaman. Kan? Pelbagai ancaman. Boleh jadi ancaman itu kecil ataupun boleh jadi ancaman itu besar. Dan kecil besarnya ancaman tadi dilihat kepada dakwah kita. Kalau dakwah kita kecil, kan, yang memberikan sedikit manfaat kepada orang, maka kecillah ancaman. Kalau dakwah kita itu besar manfaat kepada orang, maka besarlah ancaman. Kalau kita tidak ada ancaman, mana kata kita tidak dakwah, kan? Mana kata kita tidak berdakwah.
Jadi Syekh Fatihah kata itu biasa. Maka untuk mencari ataupun untuk mencapai objektif dakwah kita dengan baik, katalah kita di UFSI, untuk membawa masyarakat UFSI kepada bi'ah salihah. Kan kita kata nak bawa suasana yang baik dalam warga UFSI. Maka kita tak boleh buat kerja seorang-seorang. Dan Fatihah akan beritahu tak boleh buat kerja seorang, sebab dakwah ini dia akan dihadapkan dengan ancaman. Maka kalau ancaman itu datang ketika kita buat kerja seorang, kita akan futur. Mana kata kita akan tasakut, kita akan jatuh daripada jalan dakwah tadi, kita akan lari daripada jalan dakwah. Maka Syekh Fatihah akan kata wajib kepada kita bersama dengan kumpulan, kan, yang disebut oleh Nabi dalam hadis baginda ta'ifatun, yang disebut dalam Al-Quran ummatun, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wajib kepada kita bersama dengan kumpulan. Ada di kalangan kita wajib, ada di kalangan kita satu ummah, iaitu satu kumpulan, organisasi, kan, untuk berdakwah kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf, melarang yang munkar. Itu kata Allah. Kata Rasulullah, kan, sampai ke kiamat kumpulan yang menyampaikan dakwah ini akan sentiasa berada dan akan ada ancaman kepada mereka. Nabi kata, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akan kekal, akan sentiasa ada satu kumpulan yang menyatakan kebenaran, yang mana mereka ini la yadurruhum, tidak akan ada orang yang boleh memudaratkan mereka, man khadalahum tadi, hatta ya'ti amrullah, sehinggalah akan datang hari kiamat. Jadi makna kata urusan dakwah ini sebagaimana Nabi tadi, kan, dalam tempoh 8 tahun dicerca apa semua, maka kita pun sama. Dalam tempoh katalah dakwah saja mesti ada godaan, mesti ada ujian yang akan menguji iman kita, apakah kita ini sentiasa berada di atas landasan istiqamah dengan landasan perjuangan ataupun tidak, sebagaimana telah dicontohkan kepada kita oleh Rasulullah. Jadi sekalipun kita diancam begitu, maka kita pun ingat, kan, dengan ayat Allah Ta'ala, yang mana suasana ancaman ini juga berlaku kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Sehingga para sahabat ini apabila kezaliman berlaku kepada mereka, pembunuhan berlaku kepada para sahabat, mereka merungut-rungut tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bila nak datangnya pertolongan daripada Allah, macam mana ni, bila kita nak dapat kemenangan, begitu. Sehingga disebutkan oleh Allah, Allah Ta'ala beritahu kepada para sahabat, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kan, mana sahabat ini diuji, maka Allah Ta'ala bawa datang ayat Quran ini nak beri motivasi kepada para sahabat. Apakah kamu sangka kamu ni ahli syurga? Ya, sebab Allah Ta'ala titlekan sahabat ridwanullah. Ya, jadi sahabat dekat dengan Nabi, amalkan sunnah Nabi, berjuang dengan Nabi, sanggup menghadapi ancaman dan sebagainya. Tetapi terkadang ada lemah iman. Mana kata sifat nak mencari, bila lagi bertolong, tak sanggup menghadapi ujian yang banyak lagi. Maka sahabat sebut-sebut, bilalah nak datang kemenangan, bilalah nak datang pertolongan daripada Allah. Maka Nabi menerusi ayat tadi. Allah Ta'ala kata, apakah kamu sangka kamu ahli syurga? Kan? Sedangkan walamma ya'tikum masalul ladzi, sedangkan tak datang lagi kepada kamu, kan, sebagaimana orang-orang yang terdahulu zaman, umpama Hawariyun, kaum Nabi Musa umpamanya, yang beriman dengan Nabi Musa, dengan ancaman ujian daripada kaum mereka terdahulu, kan, Fir'aun kepada kaum Nabi Musa, begitu. Bagaimana terhadap nabi-nabi, Nabi Yunus, Nabi Nuh, Nabi Lut dan sebagainya, semua ada ancaman tersendiri. Sehingga mereka itu diuji dengan kezaliman, pembunuhan, goncangan dan sebagainya. Maka mereka dengan nabi-nabi mereka selalu menyebut kepada Allah, mata nasrullah. Sehingga mereka bertanya, mata nasrullah, bilalah pertolongan Allah akan datang? Maka kata Nabi SAW, ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat dengan kita. Jadi dalam cerita berkaitan dengan Kaabah ini, sehinggalah Nabi menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Pujian di peringkat awal, sebab apa? Nabi tak sampaikan dakwah lagi. Kan, selepas Nabi sampaikan dakwah sahaja, maka akan ada halangan, kecaman dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita tengok perubahan berlaku ketika Nabi berumur 35 tahun. Mana kata Nabi ini tidak menyampaikan 2 kalimah syahadah kepada umat. Selepas berumur 43 tahun, Nabi menyampaikan terang-terangan akan syahadah kepada umat, baru datang ujian.
Maka kita pun sama. Kita tengokkan kehidupan kita. Kalau kita rasakan kehidupan kita ni tenang, aman, tak ada orang ancaman kepada kita, tidak ada ujian kepada kita. Kan sebagai contoh, kita boleh duduk masa kita lapang banyak, kan duit kita pun kita tidak pergunakan untuk perjuangan agama, kan ilmu kita pun kita tidak perah banyak-banyak. Perah tahu perah? Dia panggil apa? Ya, bagi perah ni. Perah apa? Sebarkan. Dah okeylah, mana kata nak sebarkan. Perah ni mana kata kita gunakan sungguh-sungguh, juhudlah bersungguh-sungguh menggunakan ilmu untuk menyampaikan kepada masyarakat. Tak sungguh. Maka kalau suasana itu ada, masa kita duduk dalam keadaan masa kita kosong banyak, maka kita waktu itu masih kita kena kira muhasabah, kita adalah orang yang bermasalah. Kan? Sebab itulah Imam Al-Banna sebut, kan, al-wajibatu aktsaru min al-awqat atau kama qala al-imam. Kewajipan kita ini lebih banyak daripada waktu kita. Waktu ada 24 jam sehari. Kira-kira kalau orang yang ada iman, berjuang Islam sebenarnya, dia tak cukup masa 24 jam. Kan? Kalau boleh tak tidur. Begitu. Tapi tidur ini satu anugerah daripada Allah, nikmat kepada kita untuk membina tenaga semula untuk kegunaan esok hari untuk dakwah. Jadi kalau kita ni banyak masa kosong, petang kosong banyak sebagai contoh, malam kosong banyak, kita duduk Facebook entah apa-apa sebagai contoh. Kalau Facebook untuk urusan dakwah tak apa. Tapi kalau Facebook bersekadar saya nak tidur dulu sebagai contoh. Pagi ni nak makan nasi lemak ke nak makan cak kuih tiaw. Jadi bagi tahu dalam Facebook kan. WhatsApp grup pada kawan-kawan, entah apa-apa cerita kadang-kadang. Mana kata kita mengisi masa kosong kita dengan perkara yang tidak baik. Yang kosong sahaja. Jadi kalau orang yang ada himah, mana kata kesungguhan nak mengamalkan sunnah Nabi dalam dakwah tadi, maka Imam Al-Banna kata hakikatnya kita ni dakwah kewajipan kita cukup banyak dan lebih banyak daripada masa kita. Jadi kita kena tengoklah keadaan kita bagaimana, kan? Keadaan kita. Satu dari sudut dakwah kita, kan? Yang kedua dari sudut masa kita, yang ketiga kita kena lihat dari sudut ancaman. Kalau kita duduk goyang saja tak ada orang nak cemuh kita. Tapi jangan kita maksud saya bukan nak suruh kita cari cemuhan orang kepada kita. Kita kalau boleh berdakwah dengan hikmah, tetapi kalaulah hikmah yang kita laksanakan tadi kadang-kadang ada orang tak setuju. Ada orang tak suka, tak lunak dengan dakwah kita, itu merupakan satu testimoni kepada kita untuk menguatkan lagi kan antibody kita dalam urusan dakwah sebagaimana yang disebut yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu. Jadi dia dirahmati oleh Allah Taala. Berkaitan dengan Kaabah. Kan pembinaan Kaabah ini. Sebenarnya Kaabah adalah merupakan bangunan yang dahulunya dibina oleh Nabi Ibrahim daripada 7 bukit, diriwayatkan kepada kita 7 bukit yang ada di sekitar Makkah Al-Mukarramah. Begitu. Dan daripada Kaabah itu juga selain daripada batu, bahan binaan dia daripada kayu-kayu, juga daripada sekitar Makkah. Begitu. Jadi Kaabah itu bangunan yang ada di Baitul Haram itu, di Masjidil Haram, yang mana Kaabah itu adalah merupakan tempat tawaf di kalangan manusia. Bagaimana pula tempat tawaf bagi malaikat Al-Mukarramun, kan? Para malaikat dia tawaf di mana? Malaikat diriwayatkan kepada kita tawafnya di mana? Di Baitul Ma'mur, ya, Baitul Ma'mur. Melepasi daripada langit yang ketujuh, yang pernah dilalui oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, kan Nabi naik melepasi langit ketujuh, sampai langit ketujuh saja di Baitul Ma'mur sedang malaikat tawaf, kan Nabi Ibrahim alaihissalam bersandar di Baitul Ma'mur. Kan bersalam, berdialog dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan salam kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Baitul Ma'mur berada di atas langit yang ketujuh itu adalah tempat tawaf para malaikat. Dan kedudukannya disebutkan kepada kita sama, kan? Atas langit dengan di bumi itu sama kedudukan dia. Bumi Kaabah, atas langit Baitul Ma'mur. Sama kedudukan. Jadi kalau kita tengok dalam kajian-kajian para ulama-ulama astronomi ataupun para ulama cendekiawan geografi, sains dan sebagainya, mereka sebut banyak. Antaranya kan bahawa Kaabah ini adalah merupakan pusat bagi bumi ini. Kaabah. Kalau dikaji-kaji hari ini tidak ada orang yang menafikan bahawa Kaabah itu memang betul-betul sebagai markazud dunia.
Kan, maka Allah Ta'ala telah mengarahkan kepada Nabi Ibrahim supaya laksanakan Kaabah itu betul duduk di pusat pusat dunia. Kan kalau dikaji aja dari sudut astronomi, dari sudut falaknya, dari sudut kajian geografi dan sains. Dan kemudian disebutkan juga kepada kita dalam kajian-kajian bahawa ada 15 rahsia Kaabah di Mekah. Kan rahsia Kaabah itu berada di Mekah. Antaranya dia kata, kita belajar sains kita tahu dah ni. Kan kenapa pilihan Allah Ta'ala menjadikan Kaabah itu berada di tempat itu. Yang pertama, Mekah adalah kawasan yang mempunyai graviti yang paling stabil, kata dia. Kan dia kata dalam blog ni lah, dia kata antara rahsia. Yang keduanya, tekanan gravitinya tinggi dan disitulah berpusatnya bunyi-bunyian yang membina yang tidak boleh didengari oleh telinga. Ini keajaiban. Tekanan graviti yang tinggi memberi kesan langsung kepada sistem imunisasi badan untuk bertindak sebagai pertahanan daripada segala serangan penyakit. Mana kata kalau orang pergi ke Mekah selalu, kan kita akan mendapat sistem imunisasi badan tadi dengan baik, yang mana dapat kita bina antibody diri daripada penyakit-penyakit menyerang diri kita. Dan kemudian disebutkan lagi graviti tinggi, elektron ion negatif yang berkumpul di situ tinggi. Doa akan termakbul kerana di situ adalah tempat gema atau ruang dalam masa serentak. Ini kajian dari sudut sains lah. Kan maknanya kata elektron ion negatif yang tinggi itu ada di situ dan menjadikan bahawa doa-doa kita mudah diangkat untuk disampaikan kepada Allah Ta'ala. Ini dari sudut kajian sains lah. Sebab itulah memang tempat yang paling dimakbulkan oleh Allah Ta'ala berdoa dari sudut tempat, iaitu di hadapan Kaabah, Baitul Haram, terutamanya di belakang makam Sayyidina Ibrahim AS. Jadi kalau kita nak baca berkaitan dengan 15 rahsia Kaabah ni, kita boleh tengok dalam satu, kita boleh type dalam Google lah 15 rahsia Kaabah di Mekah. Adik-adik boleh baca kenapa semua sekali. Jadi ala kulli hal, kita melihat dari sudut pengajaran yang dapat kita ambil daripada peristiwa pembinaan Kaabah Baitul Haram ini. Kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitab dia, sebagai catatan terhadap bahagian sirah Nabi SAW ini, kami kemukakan 4 keadaan. Yang pertama, kemuliaan dan kesucian Kaabah yang telah ditetapkan oleh Allah. Cukuplah sebagai dalilnya bahawa orang yang mendirikan dan membangunnya adalah Nabi Ibrahim AS, dengan perintah Allah supaya menjadikan rumah pertama untuk menyembah Allah semata-mata, sebagai tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Jadi sucinya Kaabah ini kan disebutkan oleh Syekh, dan begitulah mulianya Kaabah ini. Dia kenapa kita katakan Kaabah ini sangat mulia? Baitullahil Haram, kan, Makkahul Mukarramah, Masjidil Haram, semuanya ada kaitan dengan kemuliaan. Makkah Mukarram, Makkah yang mulia. Baitullahil Haram, rumah Allah yang diharamkan untuk orang kafir, ataupun rumah Allah yang sangat dihormati, dimuliakan. Maka kenapa begitu? Kerana asas pembinaan Kaabah itu adalah datang daripada suruhan Allah sendiri. Allah Ta'ala yang menyuruh Nabi Ibrahim dan dibantu oleh Nabi Ismail AS supaya membina Kaabah. Maka kalau Allah Ta'ala adalah zat yang maha kudus, yang maha mulia, maka bila menyuruh kepada Nabi Ibrahim melakukan suatu perkara itu dikira sangat mulia. Maka bangunan Kaabah itu adalah bangunan yang sangat dimuliakan. Dan kemudian disuruh daripada zat yang mulia, dibina oleh seorang manusia yang mulia, dan kemudian arahan itu adalah merupakan arahan yang sangat mulia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam bab mulianya pembinaan Kaabah ini diambil daripada kalam Allah, kan? Dan kemudian dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Tersiratnya dan disebut daripada pembinaan Kaabah ini, bukan setakat pembinaan Kaabah itu yang mulia sahaja, bahkan semua perkara yang datang daripada kalam Allah yang dibuat dan dilaksanakan oleh para nabi yang mulia, khususnya Nabi Muhammad SAW sebagai sunnah, maka semua perkara yang disebutkan Al-Quran mulia belaka.
Umpama kita kata menutup aurat, begitu. Ini dia sudut hukum. Allah Ta'ala yang menyuruh kita menutup aurat. Kan, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Supaya pakai jilbab umpamanya. Allah Ta'ala yang suruh Nabi kita Muhammad SAW supaya menyampaikan kepada isteri baginda dan para wanita di waktu itu supaya menutup aurat. Maka menutup aurat ini menjadi perkara yang mulia. Kan, perkara mulia. Kalau kita kata Kaabah, Allah Ta'ala yang suruh Nabi Ibrahim membina Kaabah daripada arahan Allah. Allah mulia, Nabi Ibrahim mulia, maka suruhan itu mulia. Begitu. Maka dalam bab menutup aurat, Allah mulia, Nabi mulia, kemudian surah tadi daripada Allah menutup aurat. Maka menutup aurat itu mulia. Jadi kalau kita kaji, mencari negatif menutup aurat itu, maka dikira sebagai satu kesalahan. Bahkan kalau kita kaji juga, dia boleh terjatuh hukumnya sebagai murtad kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hari ini orang duk kaji macam sistem Islam, duk kaji kan, bahkan kaji dengan akal semata-mata, menggunakan akal, yang dipanggil sebagai Mu'tazilah moden. Dia kata, kenapa kita kena tutup aurat? Nampak macam jumud, kata dia. Jumud negatif. Ya, Allah kata mulia orang tutup aurat, dia kata jumud. Begitu. Kenapa kita kena tutup aurat? Dan menutup aurat ini tak menampakkan kecantikan wanita. Mana kata wanita tutup aurat ini tak cantik, kata mereka. Mana dia cari negatif-negatif. Kan, kenapa kita kena tutup aurat? Kan, menyebabkan oksigen yang ada, gravity, macam-macam. Dia kaji dari sudut sains, tidak terkena pada badan kita, menyebabkan badan kita itu tutup ini kan akan mudah didatangi dengan penyakit-penyakit, diserang dengan penyakit. Disebut negatif-negatif. Mana kata kita boleh terima perkara yang difikirkan itu? Maka ulama-ulama kata tak boleh diterima. Dari sudut satu jawapan ulama dalam bab menutup aurat ini menunjukkan kemuliaan. Kan, cuba kita tengok di kedai-kedai barang, kata lagi ini dia suruh hujah akal. Kan ulama kata kenapalah orang liberal ini dia mengatakan menutup aurat itu satu negatif, sedangkan kalau kita pergi kedai, dia buat analogi, kalau kita pergi kedai kita tengok barang. Kan barang kita satu barang yang dilambak-lambak, longgok-longgok berada di atas meja, contoh katalah handset, katalah housing ke apa ke, kan berada dalam atas meja, kemudian dilonggok-longgok. Cuba kita tengok dia punya kan papan tanda harga dia, begitu. Dengan yang berada dalam cermin, kan housing juga handset tadi, housing handset tapi dalam cermin. Yang cermin itu biasa lebih mahal ke biasa lebih murah daripada yang dilonggok-longgok? Kalau kita pergi cari handset lah, lebih mahal ada. Maka ulama-ulama buat analogi, maka begitulah juga. Kalau kita ditutup bagi wanita, bagi laki-laki, menutup aurat ini, kita ini sebenarnya lebih mahal dan lebih mulia. Maka sebab itulah kita disuruh menutup. Dan orang yang menutup itu dikira sebagai menjaga kemuliaannya. Nak dibandingkan dengan orang yang tak tutup aurat, mereka ini sebenarnya seolah-olah wanita. Laki-laki yang dilonggok-longgok. Semua orang boleh sentuh, boleh lihat dan sebagainya. Maka orang yang tidak menutup aurat ini dikira sebagai orang yang tidak mulia. Maka semua yang datang daripada Allah dalam Quran 30 juz itu semua kemuliaan belaka, mulia belaka. Kita disuruh solat, mulia. Kita disuruh berkahwin, mulia. Kita disuruh berniaga, mulia. Kita dilarang daripada minum arak, mulia. Mana kata kita tak buat minum arak, tak minum arak, mulia. Kita dilarang berjudi, mulia. Kita dilarang berkhalwat, mulia. Kita dilarang menzalimi manusia, mulia. Dan semua sekali kan yang disebutkan dalam Al-Quran. Itu disebutkan oleh ulama. Kemudian kita tengok yang di antara pengajaran yang disebutkan kepada kita juga ialah yang kedua, penjelasan menyangkut beberapa kali peristiwa kerusakan dan pembangunan Kaabah itu. Sepanjang masa Kaabah pernah dibangun 4 kali tanpa diragukan lagi akan halnya pembangunan Kaabah sebelum itu. Maka masih diperselisihkan dan diragukan kebenarannya. Pembangunan Kaabah, pembinaan Kaabah yang pertama kali adalah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan dibantu oleh anaknya Ismail alaihi wassalatu wassalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, mana kata yang pertama, Kaabah ini kan telah dibangunkan oleh Nabi Ibrahim. Yang kedua, pembangunan Kaabah ataupun pembinaan Kaabah yang kedua ialah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy sebelum Islam, di mana Nabi SAW ikut serta dalam pembangunannya sebagaimana telah kami sebutkan. Mana kata yang kedua berlaku di zaman jahiliah ketika baginda berumur 35 tahun. Yang ketiga, pembinaan Kaabah itu yang ketiga telah mengalami kebakaran di zaman Yazid
bin Muawiyah ketika tenteranya dari penduduk Syam menyerangnya. Jadi ketika pemerintahan Yazid bin Muawiyah, ada tentera daripada Syam menyerang Mekah dengan melemparkan sesuatu perkara yang menyebabkan berlaku kebakaran Kaabah Baitul Haram, dan kemudian dibaiki semula di zaman Khalifah Yazid bin Muawiyah. Dan yang keempat ialah pembangunan Kaabah yang keempat dilakukan setelah terbunuhnya Zubair. Imam Muslim menyatakan bahawa dengan sanadnya daripada Atha bahawa ketika Ibnu Zubair terbunuh, Hajjaj menulis kepada Abdul Malik bin Marwan yang menggambarkan kematiannya, mengkhabarkan kematiannya, dan bahawa Ibnu Az-Zubair membangun Kaabah di atas asas yang masih dipermasalahkan, iaitu diperselisihkan oleh para tokoh kepercayaan Makkah. Kemudian Abdul Malik menjawabnya melalui surat, kami tidak mampu menerima tindakan Ibnu Zubair. Menyangkut tambahan panjangnya masih dapat dicapai, tetapi menyangkut tambahan Hijr Ismail hendaklah dikembalikan kepada bangunannya semula, dan tutuplah pintu yang dibukanya, maka digempurlah Kaabah dan dibangunkan kembali. Manakala yang keempatnya telah berlakunya pembinaan Kaabah Baitul Haram itu di zaman selepas daripada pembunuhan Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhu. Jadi ini peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam pembinaan kota Kaabah Baitul Haram itu. Dan begitulah juga pengajaran yang dapat kita ambil daripada kisah ini. Kita melihat bagaimana cerdiknya Nabi SAW telah menyatukan kabilah-kabilah yang ada di Mekah setelah jatuhnya Hajar Aswad daripada Kaabah. Kata Syekh Muhammad Sa'id, kata dia, kebijaksanaan Nabi dalam menyelesaikan masalah dan mencegah terjadinya permusuhan antara kaum yang jika terjadi permusuhan jarang sekali tidak menumpahkan darah. Seperti telah diketahui, permusuhan mereka dalam masalah ini hampir saja menimbulkan peperangan. Bani Nadir, Bani Abdiddar telah menghampiri mangkuk berisi darah. Kemudian bersama Bani Addi berikrar untuk mati seraya memasukkan tangan-tangan mereka ke darah tersebut. Sementara itu kaum Quraisy tinggal diam selama 4 atau 5 malam tanpa adanya kesepakatan atau penyelesaian yang dapat diajukan, sampai api fitnah tersebut padam di tangan Rasulullah SAW. Jadi sebagaimana kita sebut tadi bahawa ketika nama anak Nabi berumur 35 tahun, kan peristiwa nak meletakkan Hajar Aswad itu saya akan berlaku peperangan. Kan kita melihat Bani-Bani yang berada waktu itu, terutama Bani Abdiddar dan juga Bani Addi, bersedia untuk berperang dengan kaum-kaum kabilah yang lain yang ingin meletakkan Hajar Aswad pada Kaabah Baitul Haram. Saya kan mereka bersumpah beramai-ramai meletakkan tangan mereka di dalam satu gayung ataupun satu bekas yang berisi darah, menunjukkan bahawa kami sanggup bertumpah darah. Begitu. Tapi suasana yang tegang ini, apabila datang Nabi kita dengan kecerdikan sebagaimana kita sebut tadi, maka Nabi kita boleh menyatukan orang-orang Mekah waktu itu dengan kecerdikan baginda sehingga dipanggil sebagai Al-Amin. Maka ulama-ulama bersebut dalam kita menyampaikan dakwah, selain daripada kita melihat adanya sifat Al-Amin, kita kata yang sangat beramanah, dapat dipercayai, begitulah juga semestinya ada kepada kita kecerdikan. Keistimewaan ini mesti ada kecerdikan, dan kecerdikan kepada pemimpin itu, itulah sendiri yang disebutkan oleh Allah dalam Quran, cerita berkaitan dengan Nabi Musa AS, kan, yang berlaku setelah berdialog dengan dua orang anak dara Nabi Shu'aib AS, yang mana anak dara Nabi Shu'aib tadi kata kepada Nabi Musa ada sifat Al-Qawiyul Amin, mempunyai kekuatan dan mempunyai daya amanah yang cukup tinggi. Jadi kekuatan itu telah disebutkan oleh ulama. Al-Qawiyyu, selain daripada Al-Amin amanah, pemimpin mesti ada kekuatan. Kekuatan tadi bukan dinilai dari sudut kekuatan jasmani, ya, tetapi dari sudut kecerdikan. Dengan ilmunya, dengan kecerdikannya, kan, maka apabila seorang pemimpin ada kecerdikan dengan ilmu, maka pemimpin ini akan berjaya menguruskan masyarakatnya. Jadi sebab itulah kalau orang, kan, maknanya boleh jadi pemimpin, kalau kita tengok pemimpin kita hari ini, kadang-kadang kan ada yang masuk IJN, begitu, kadang-kadang ada yang sakit macam-macam kronik, tapi masih mampu untuk memimpin masyarakat ke arah yang diredai oleh Allah. Terkadang ada tekanan daripada kan masyarakat, rakyatnya sendiri, letaklah jawatan umpamanya, kan kamu dah sekarang ni tidak ada kemampuan lagi untuk memimpin masyarakat,
maka pemimpin kita yang bijak dia akan jawab, kan, kepimpinan kepada masyarakat itu bukan hanya berasaskan kepada kekuatan badan, tetapi yang paling utama ialah al-qawiyyu, yang ditafsirkan ulama ialah kecerdikan. Dengan ilmu, dengan pemikiran boleh membawa kepada penyatuan umat yang boleh sampai kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ni kuat badan saja, kan, sasa badannya dan kemudian otaknya bodoh. Dah. Ustaz Azhar itu sebut bodoh. Dah. Selalu sebut bodoh. Jadi mindanya tak cerdik, ilmu pun tak banyak, bahkan dia sesat daripada agama. Maka sekalipun jasad dia sasa, badan dia sihat, tak masuk ke dalam hospital dan sebagainya, kan, maka orang begini sebenarnya tidak ada qawiyyu, tidak ada kekuatan, kan, tidak ada kekuatan. Jadi di zaman Nabi kalau nak tengok dari sudut kekuatan, ada kepada Rasulullah bukan kekuatan jasmani yang hakikatnya. Kalau nak banding kekuatan jasmani, kan, orang kafir lebih besar lagi. Kan, Abu Lahabnya, Abu Jahalnya, Abu Sufyan dan sebagainya, kan, walaupun Nabi kita pun kuat juga, kan, sasa juga badan baginda, tidak borai juga badan baginda, tetapi baginda dari sudut yang lebih utama, al-qawi yang ada pada Rasulullah ialah al-qawi dari sudut al-aqlu, iaitu akal Nabi itu diuruskan dengan wahyu daripada Allah Ta'ala. Itu nombor satu. Jadi kalau kita hari ini pun kita ni tidak sampai wahyu kepada kita, tetapi akal kita mesti ada wahyu pada akal, baru kita boleh jadi pemimpin dengan baik. Kan, itu yang berlaku pada Rasulullah. Jadi kalau kita ada akal, biar kita ada ilmu, dan ilmu itu mesti datang daripada wahyu Allah. Jadi kalau Al-Quran menjadi ilmu kita, kalau hadis sunnah Nabi menjadi ilmu yang ada pada kita, maka kalau kita menjadi pemimpin, kepimpinan kita itu adalah kepimpinan yang berdasarkan kepada qawiyun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah yang diajarkan kepada kita oleh Rasul. Jadi sekalian rasa sekolah itulah pada hari ini, insya-Allah pada perbincangan akan datang kita masuk bab khulwah Nabi SAW di Gua Hira sebelum menjadi Nabi SAW, dan peristiwa penerimaan wahyu yang pertama yang disebutkan di dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi pada hari ini Ustaz sekolah itulah saja ringkas kuliah kita. Kalau ada soalan sebagaimana biasa bolehlah ajukan. Ada soalan?